Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Kita bertemu lagi dalam pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIAS. Pada kali ini kita akan mempelajari berkenaan dengan gender. Apakah itu gender? Identiti gender, peranan gender, proses sosialisasi dengan gender, stereotip gender. Kita akan bincang dalam tajuk ini. Istilah gender merujuk pada pandangan umum masyarakat berkenaan dengan cara seseorang membawa diri, sama ada dari segi pertuturan, tingkah laku seseorang lelaki ataupun perempuan. Aspek ini meliputi identiti gender dan peranan gender. Perlu diingat, gender bukan jantina. Jadi kita akan tengok satu perkongsian video membezakan apa itu gender dan jantina. Video ni daripada Penang Women Development Corporation. Sama-sama kita tonton. Dalam video ini, kita akan memahami perbezaan di antara gender dan jantina. Bolehkah anda memberitahu apakah ciri-ciri seorang lelaki dan perempuan? Gagah, Lemah, polis, jururawat, berambut pendek, berambut panjang. Apa yang akan berlaku sekiranya kita menukar kedua-dua kotak ini? Bolehkah lelaki dan perempuan mempunyai ciri-ciri ini? Sudah tentunya ia boleh bertukar. Kerana gender adalah peranan, pekerjaan, tingkah laku, aktiviti, serta sifat tertentu yang diberikan oleh masyarakat untuk lelaki dan perempuan. Marilah kita lihat ciri-ciri fizikal seorang lelaki dan perempuan. Seorang lelaki mempunyai zakar, berjanggut dan testosteron. Seorang perempuan pula mempunyai vagina, klitoris, buah dada dan progesteron. Adakah kita boleh mengubah ciri-ciri ini? Sudah tentunya tidak. Jantina adalah biologi, fisiologi yang wujud sejak kita dilahirkan. Setiap lelaki dan perempuan adalah unik dan berbeza. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk pribadi anak-anak. Okey, saya rasa para pelajar dah faham perbezaan antara gender dan jantina. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa itu peranan gender dan identiti gender. Apa itu peranan gender? Peranan gender merangkumi perwatakan, sikap, tingkah laku dan tanggungjawab yang diterima oleh sesebuah masyarakat bagi golongan lelaki dan perempuan. Contohnya yang kita biasa, maskulin untuk lelaki, feminin untuk wanita. Bagi identiti gender pula, maksudnya cara seseorang menzahirkan personaliti diri seperti pemakaian, tingkah laku dan penampilan diri. Sama tapi tak serupa. Kebanyakan individu mempelajari peranan gender, watak dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat melalui proses sosialisasi. Bagaimana proses sosialisasi boleh mempengaruhi identiti gender dan peranan gender? Peranan gender ni boleh berubah mengikut peredaran masa, perubahan sosial, ekonomi dan
politik. Di sini kita boleh tengok bagaimana proses sosialisasi mempengaruhi identiti gender dan peranan gender. Yang pertamanya ialah tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting mempengaruhi identiti dan peranan seseorang individu. Yang kedua, persekitaran. Persekitaran akan mempengaruhi gender seseorang. Contohnya, ahli keluarga yang lebih ramai perempuan akan mempengaruhi seseorang untuk memilih gender tersebut. Yang ketiga ialah role model, artis ataupun orang ternama yang menjadi idola seseorang. Dan yang keempat ialah rakan sebaya. Rakan sebaya yang dapat mengukuhkan pemilihan gender dengan siapa yang kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang yang rajin baca buku, kemungkinan kita pun akan menjadi orang yang rajin baca buku. Yang terakhir ialah media massa. Pengaruh daripada gambar, abstrak, image, personality, tulisan dan hero animasi. Kita tengok pula stereotip gender. Stereotip gender ni merujuk kepada tanggapan atau persepsi yang ditetapkan tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, ras ataupun budaya secara umum. Stereotip ni ialah suatu tanggapan atau pemikiran yang telah ditetapkan terhadap sesetengah jenis orang atau benda, tetapi seringkali tidak benar di dalam realiti. Boleh juga kita faham stereotip ini sebagai penilaian negatif ataupun positif terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, budak lelaki tak boleh pakai baju pink sebab warna perempuan, ataupun budak perempuan tak boleh main bola sepak sebab ia sukan lelaki. Jika budak lelaki menangis di khalayak ramai, dia lembik. Budak perempuan lemah dan budak lelaki harus berani. Contoh lain, Ali menganggap pemandu yang memandu dengan perlahan itu adalah pemandu perempuan. Yang kedua, Sheila beranggapan bahawa semua lelaki adalah pengotor. Yang ketiga, Suhaila beranggapan bahawa setiap perempuan itu adalah benar. Apakah lagi contoh stereotip gender lain yang anda fikirkan? Cuba listkan dan hantar pada cikgu. Kita lihat pula kepada kesesamaan gender. Kalau kita tengok perkara 8 Perlembagaan Malaysia, semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Hak kesesamaan ini amat penting bagi mengelakkan berlaku diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia. Kesesamaan gender juga perlu ditekankan, ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pekerjaan, pendidikan dan lain-lain lagi. Selain itu, kita boleh tengok cara-cara menangani cabaran stereotip dan diskriminasi gender. Yang pertama, saling hormat menghormati antara satu sama lain, menghargai pendapat dan kebolehan masing-masing. Yang ketiga, memberi peluang yang sama rata terhadap kedua-dua gender. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton video dan bersama-sama dengan saya. Jumpa lagi untuk pelajaran yang akan datang.